الحمد لله القائل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menunaikan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita akan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak insyaallah. Setinggi-tinggi kesyukuran juga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat menunaikan salat Jumaat dengan secara kuota yang lebih banyak. Kami yang berada di masjid ini saban minggu hanya solat Jumaat selama 6 orang sahaja. Jadi marilah kita berdoa, mudah-mudahan sedikit masa lagi kita akan dapat menunaikan solat Jumaat secara penuh kuota di masjid kita ini insya-Allah. Pada hari ini kita akan membicarakan khutbah bertajuk zakat satu kewajiban. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, tahun 2020 ini COVID-19 menjadi ujian yang terberat buat kita. Menurut kajian berbagai pihak, ratusan ribu orang hilang pekerjaan, ribuan perniagaan terjejas dan menyebabkan jumlah pertambahan kemiskinan luar jangka. Lembaga Zakat Selangor sendiri menjangkakan berlaku peningkatan kemiskinan sebanyak 20% pada tahun ini. Semua ini menuntut kita untuk bertanya, apakah peranan yang patut kita sama-sama mainkan? Pihak kerajaan telah berusaha sedaya mampu untuk meminimumkan kesan pandemik ini. Begitu juga peranan LZS dan lain-lain institusi kebajikan senantiasa berusaha memastikan impaknya tidak menjerumuskan umat Islam ke dalam kancah kerosakan yang parah. Maka bagaimana pula dengan peranan kita sidang jemaah sekalian pada tahun 18 Hijrah ketika berdepan dengan tahun kemarau di Madinah? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah meminta para gubernur di pelbagai wilayah seperti Yaman dan Syria untuk sama-sama meringankan beban penduduk di Madinah. Ini menjelaskan dalam Islam kita wajib mengamalkan sikap tolong-menolong, apatah lagi ketika ada dalam kalangan kita yang amat memerlukan. Hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim la yadhlimu wa la yuslimu wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wa man farraja an muslim kurbatan farraja Allah anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah. Seorang muslim adalah saudara terhadap muslim yang lain. Dia tidak boleh menganiaya dan tidak akan dianiaya oleh orang lain. Sesiapa yang melaksanakan hajat saudaranya
maka Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan hajatnya. Sesiapa yang melapangkan kesusahan seseorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kesukarannya pada hari kiamat. Sesiapa yang menutup aib seseorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Inilah yang perlu kita lakukan dengan penuh kesadaran, yaitu mengulurkan tangan meringankan beban. Dalam Islam, zakat adalah saluran yang sangat tepat untuk memenuhi keperluan sesama umat. Ini kerana zakat memastikan hanya mereka yang benar-benar ditimpa kesusahan yang akan dibantu. LZS dalam hal ini bertindak proaktif mengesan kewujudan orang-orang miskin untuk membantu mereka dengan segera. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sejak pandemik melanda, LZS telah menyalurkan bantuan zakat lebih dari RM232 juta kepada umat Islam yang terkesan, khususnya kepada lebih 60,000 buah keluarga fakir miskin dan mu'allaf di negeri Selangor. Hakikatnya, ini adalah satu komitmen yang sangat besar dan berpanjangan sifatnya. Namun begitu, seiring dengan tempoh pandemi yang tidak berkesudahan, LZS mendapati bahawa keperluan zakat terus-menerus meningkat, sedangkan dana zakat yang ada adalah terbatas. LZS bimbang jika satu masa nanti dana zakat tidak lagi mampu menampung keperluan ini. Dalam pada itu, fenomena pandemik ini turut menjejaskan berbagai sektor ekonomi. Selangor sebagai negeri termaju menerima kesan langsung yang sangat hebat. Ribuan pekerja diberhentikan, malah banyak perniagaan yang menurun. Pesannya, kutipan zakat turut terganggu, dan yang paling membimbangkan, mereka yang terjejas ini boleh berubah statusnya menjadi orang miskin. Bayangkan, di saat kutipan zakat berisiko jatuh, jumlah kemiskinan pula bertambah. Pastinya senario ini cukup membimbangkan kita semua. Oleh itu, marilah kita sama-sama membantu menangani fenomena ini. Tunaikanlah zakat kita di lembaga zakat Selangor, dan yakinlah bahawa setiap sen zakat yang kita berikan itu akan menjadi saksi di hari akhirat kelak. Hadis daripada Abu Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru dhiya, wal-Qur'an hujjatun." Maksudnya, solat itu cahaya, sedekah yang zakat itu bukti, sabar itu sinaran cahaya, dan Al-Quran menjadi hujah kepada kami. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sekalian, sesungguhnya dalam fenomena yang menguji keimanan ini, marilah kita sematkan dalam hati bahawa zakat yang kita tunaikan itu adalah satu benih kebajikan, satu benih kebaikan yang ganjarannya adalah sangat besar, seperti mana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 277. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mengerjakan salat serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak berduka cita. Di dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahawa orang-orang yang menunaikan zakat,
Mereka mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam 3 perkara, iaitu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa bimbang dengan kehidupan di dunia, dan mereka tidak pula akan merasa duka cita. Mudah-mudahan zakat kita itu menjadi punca datangnya bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, insya-Allah. Diluaskan pintu-pintu rezeki kita, insya-Allah. Dijauhkan daripada musibah juga bencana, dan dipermudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kita, insya-Allah. Amin ya Allah. Lembaga Zakat Selangor sentiasa bersedia menggalas amanah zakat anda. Lakukanlah pembayaran zakat melalui atas talian, kerana ia lebih menjamin keselamatan dan lebih memudahkan. Hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, data yang diberikan oleh pihak LZS setakat tahun 2019, jumlah yang tampil menunaikan zakat di LZS masih rendah. Daripada 3.9 juta penduduk Muslim di Selangor, hanya seramai 311,000 orang yang tampil menunaikan zakat. Jika diambil angka yang lebih sederhana, iaitu anggaran 1.6 juta umat Islam Selangor yang layak dan berpotensi membayar zakat, tetap sahaja angka 311,000 itu masih di tahap amat sederhana. Pun begitu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Selangor tetap mencatat kutipan tertinggi di Malaysia, iaitu 855 juta. Balas Selangor turut menjadi negeri paling tinggi mengagih zakat, iaitu terdiri daripada hampir 60,000 keluarga miskin, fakir, mu'alaf serta ratusan ribu asnaf-asnaf yang lain. Malah secara keseluruhannya, 8 asnaf zakat telah menerima santunan lebih 868.2 juta di Selangor. Inilah bukti komitmen LZS dalam memastikan zakat dikutip dan diagihkan dengan berkesan. Para hadirin yang mulia dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pihak masjid juga mengajukan sumbangan tunai daripada tuan-tuan untuk mengisi tabung-tabung Masjid Hostel Sungai Buloh bagi melancarkan pengoperasian pelaksanaan di Masjid Hostel Sungai Buloh, dan juga satu program wakaf karpet Masjid Hostel Sungai Buloh yang tuan-tuan boleh laksanakan sumbangan dan juga wakaf karpet ini melalui bahan online yang kita sebarkan, insya-Allah. Kesimpulan yang kita boleh perolehi daripada khutbah kali ini ialah yang pertama, umat Islam wajib meyakini bahawa segala kewajipan dan perintah Allah yang dilakukan di dunia ini bakal mendapatkan jaran daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yang kedua, umat Islam wajib menunaikan zakat apabila cukup syarat-syaratnya. Yang ketiga, umat Islam adalah meyakini bahawa dengan membayar zakat akan mengundang pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, umat Islam di negeri Selangor hendaklah membayar zakat di lembaga zakat Selangor kerana telah terbukti amat komited dalam menyampaikan zakat kepada asnaf yang berhak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang-orang yang membelanjakan, yakni menzakatkan hartanya pada waktu malam dan siang dengan cara sulit atau terbuka, maka mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, serta mereka pula tidak akan berduka cita. Al-Baqarah 274. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور